Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Lawan bagi sama. Situ deh. Lawan bagi sifat sama, yakni sifat pendengaran, ialah tuli. Tuli. Jadi lawan sini ni dengan makna tak boleh beripu sekali. Acak kali dah hang duk sebut, lawan ni bukan makna gocoh. Tu fuak Wahabi dia buat mengaji sifat 20. Dia kata Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Wujud artinya ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Lawan tak ada, lawan tak ada pula dah tu. You buat mengaji gitu dah. Tu. Ni fofok tolu tu. Fofok bengong dia panggil dia ni. Apa kata tolu bengong? Sebab wala'ana akhiru ummata awwalaha halla bihal bala. Apabila melekeh-lekehlah oleh orang akhir akan orang yang dulu-dulu, maka Allah Ta'ala halalkan bala tu. Ingat tu? Jadi susun ilmu
Tauhid ni begini cara selibuh ngaji ni. Ulama kita zaman berzaman sampai sekarang pun Al-Azhar Asy-Syarif ngaji ni tauhid. Qarawiyun ngaji lagu ni tauhid. Nah, tu jangan kita kata Nabi ngajar gini dah. Bodoh tanya gitu, tak jidik tu. Nah, kalau tanya lagu tu atau Quran orang duk baca itu Nabi macam gitu dah. Dah kah? Nah, zaman Nabi tu Quran tu tidak ditulis dengan lengkap. Yang tidak lengkap tu pula tidak ada titik, tidak ada baris. Betul? Siapa yang letak baris, letak titik? Bukan Nabi, ulamanya. Yang meletakkan baris Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang meletakkan titik Imam Ahmad Al-Farahidi. Kalau original zaman Nabi tak ada titik, tak ada baris, tu pun tak lengkap, ditulis tak lengkap. Patut ingat dalam dada. Jangan duk jadi bahasa sombong sangat. Ni sedaplah kau orang tak ada zaman Nabi. Alah ke dia boleh pula tak ada zaman Nabi. Nah, dua pesta buku PWTC ada zaman Nabi. Nah, ya sedap waktu dia tulis buku. Awas di hadapan syirik. Tu. Nah, nak rayak ke siapa syirik tu? Nak rayak ke orang Islam hak bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu musyrik. Jadi sebutir Selangor ni hari Jumaat tiap-tiap khutbah kedua kita pakat tawassul belaka tu khatib. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin. Tawassul. Allahumma ya Allah ya Tuhan, nas'aluka, kami minta akan kamu. Aku minta kamu, kami minta denganmu ya Tuhan. Minta dengan Tuhan, kita minta dengan Nabi dah. Tapi wa natawassalu ilaika, dan kami bertawassul kepada engkau binabiyyikal amin, dengan nabimu yang maha amanah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut fu'an ni kan habis. Tok khatib pun kafir, makmum bawah amin pun kafir, habis dia jawab syirik. Dia kata mana boleh tawassul dengan Nabi? Nabi mati dah kan? Tak boleh beri manfaat mudarat. Kalau Nabi hidup boleh tawassul dengan Nabi. Boleh. Dia tanya apa? Kalau Nabi hidup boleh bagi tawassul dengan Nabi? Nabi hidup, Nabi boleh bagi manfaat mudarat. Tu dah syirik. Nabi hidup ke, Nabi wafat ke, sama sahaja, tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Yang memberi manfaat mudarat Allah. Jadi sebab tu tawassul dengan Nabi ni ketika hidup ke, ketika wafat Nabi ke, sama saja. Sebab Nabi tidak dapat memberi manfaat mudarat ketika mana hidup dan ketika mana wafat. Lepas tu apa tu tawassul dengan Nabi? Nabi berkat je. Tawassalu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azimun. Tawassullah Nabi kata dengan kemegahan aku, pangkat aku di sisi Allah. Tak ada Nabi yang paling berkat sekali, paling hebat sekali, paling atqakum, paling takwa di kalangan kamu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemegahan Nabi di sisi Allah sangat besar. Sebab tu kita tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi pok ni nak kata syirik selalu dah. Syirik selalu dah. Orang pergi ziarah kubur kata sembah kubur. Orang ada hok pergi sembah kubur sungguh tu ada. Fok-fok ghulat, fok-fok pelampau, ghulatus sufiyah ada. Pelampau-pelampau sufi. Siapa duk pergi menerak atas kubur, duk pergi sujud ke kubur. Tapi ada ke orang Melayu kita tu begitu berarti ni? Ada. Kalau ada pun dia khurafat kot lain pula. Mana? Duk pergi pasal lilin, minta nombor ekor dia ni. Tu cara hak fok-fok Melayunya. Hak lagu tu memang kita pun lawan. Kita pun tetap. Kalau hak duk pergi ziarah kubur, baca Quran, baca Yasin, tahlil sikit sebanyak, berdoa kepada mayit. Tawassul dengan si mati tadi kerana dia orang soleh, dia ulama ke, dia wali ke mana. Tak ada duk jadi syirik. Bukan duk kata sembah kubur. Jadi sebab tu fok-fok lagu ni bahaya. Mula-mula dia gelar dulu kuburiyu, penyembah kubur.
Lama-lama siapa dia ada orang panggil kekuatan senjata, dia letup bom. Dia letup bom di kubur, macam di Syria ke apa gitu. Dia halal ke darah. Hak ni hak Nabi kita bimbing sejak dulu lagi. Nabi kata inna akhwafakum rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ruyat alaihi bahjatah. Perkara yang aku takut berlaku pada kamu, Nabi kata, ialah seorang yang membaca Quran sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Artinya ramai orang terpikat mengikut ajaran dia. Tapi kata Nabi nya orang ni ja'a ila qaumil muslimin bi sayfihi faqala asyraktu. Dia pergi kepada orang Islam dengan pedang, kinayah sebagai nak menghalalkan darah orang Islam. Lalu dia kata kalian semua ni musyrik. Ni berat ni. Qalu, lalu sahabat tanya, man ahaqqu bisyirki ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi. Siapa yang lebih musyrik ya Rasulullah? Dalam riwayat lain, man ahaqqu bin nar ya Rasulullah. Siapa yang terlebih berhak masuk neraka ya Rasulullah? Orang yang menuduh umat Islam ni musyrik atau orang yang dituduh, orang Islam yang dituduh dengan musyrik? Jawab Nabi, ar-rami balir rami ahaqqu bisyirki au balir rami ahaqqu bin nar. Orang yang menuduh umat Islam ni musyrik itu lebih berhak dengan api neraka. Jaga. Jadi orang Islam ni dia mengaji, dia reti akidah. Walau dia telah penado sejabir orang pun tetap dia ikut Allah yang menyembuh. Ya pasal kau nak bagi sejuk pun tetap yang bagi menyejuk ialah Allah. Di sisi sabab musabab dia pasal ekor. Bukan Allah menjadikan sejuk dengan sebab ekor kan? Dengan ekon Allah jadikan sejuk, bukan itu. Tu di sisi kita pasal ekon pada adat Allah jadikan sejuk. Tu beza tu. Kalau dengan ekon Allah jadikan sejuk, mana tak ada ekon tu, dia tak kuasa nak buat sejuk kau buat tu. Tu beza tu dah. Sikit lah, lagi sikit lah. So kita duk ngaji dah sifat kudrat itu kan. Di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang. Gitu etika kita. Di sisi kita minum air, Allah hilangkan dahaga. Di sisi apa lagi? Di sisi kita pasang kipas, Allah jadikan angin. Gitu. Bukan dengan kipas Allah jadikan angin. Dengan lampu Allah jadikan cerah. Dengan penadol Allah Ta'ala bagi ke kesembuhan, bukan. Di sisi. Berarti bila tak ada sahabat sekalipun, kalau Allah Ta'ala nak buat, boleh tak? Boleh. Orang atas getih Highland tu ada pasal ekor. Kalau pasal juga ekor tu telah bodoh tahap dewa dah panggil. Sejuk lebih pada ekor lagi. Boleh tak ada ekor tu hewan sejuk, boleh. Boleh, tak ada apa tu kan menjadi. Jadi kita orang mukmin ni ada qarinah, dia panggil qarinah. Dalil yang tidak boleh kita nak tuduh orang Islam tu syirik. Walaupun dia bercakap, tak di demo demel apa segar. Kawan telah penado 2 butir cabut nyakit. Dia cakap lagu tu. Syirik awak ni. Tak dia kata gitu. Dia siapa? Dia orang Islam. Maka husnuzan terlebih utama. Sebab dia orang Islam, dia orang mukmin yang mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah. Pasti dah dalam hati dia yang mencabut nyakit itu Allah. Cuma cakap atas jalan adat. Kawan telah penado 2 butir cabut nyakit. Yang kecil atas jalan adat saja. Itu dah. Awak ni tak boleh, dia tak ngerti atas jalan adab. Pakai kafir tu, syirik tu orang ada. Lepas tu dia buat mengaji, cara mengaji tauhid orang-orang dia, ulama-ulama dulu. Tak apa mengaji. Tuhan bersifat dengan sama, lawannya pekak. Tadi ada sifat sama, belawa-belawa pekak pula dah Tuhan. Dia pahal lawan tu mana gocok. Salah tu. Lawan sini bukan dengan makna sparring. Lawan ni orang panggil terjemuh daripada hak Arabnya did. Kalau kita mengaji kita Arab kata wadidduha, dan bermula didnya. Did tu bahasa Arab, nak terjemuh mana? Lawan lah. Tapi makna lawan apa did ni? Ad-diddani la yajtami'ani. 2 perkara berlawanan ni tak boleh ripu sekali. Itu maksud. Sebab tu lawan ni mana tak boleh ripu sekali. Bila orang tu kok tak ada sifat pendengaran. Bila ada sifat pendengaran, mana dia tak kok. Tu
Nah, mamak tadi tu ada sifat pendengaran. Oh, maknanya tak pekak. Gitu kan. Oh, dia pekak, tak ada sifat pendengaran. Aduh, tak boleh tipu sekali tu. Mana boleh dia ada sifat pendengaran, dia pekak? Boleh itu? Tak boleh. Nah, mana boleh lagu tu? Nah, tu. Awak ni, nah, macam mana boleh kat OKU nampak? Sebol kat belakang, cukup kaki tangan ke apa? Saya pekak. Pekak. Tahu-tahu saya cakap dengar tu. Saya ada sifat mendengar tapi pekak. Kok mana gitu? Boleh terima apa tu? Tak boleh. Bila ada sifat pendengar, makna tak pekak. Bila pekak, tak ada sifat pendengar. Woi mama, woi. Awak tak tipah. Mana tak dengar? Mama pekak. Oh, pekak patut pun tak dengar kita panggil. Nah, maknanya tak ada sifat pendengar. Itulah gitu. Jadi tu makna lawan. Hidup pasal lawan gocoh kamu. Nah, itu pasal molek tu. Baik. Sambung hari ininya lawan sama tuli. Artinya tak boleh berhimpun sekali dengan sama ialah tuli. Nah, tu. As-samam dalam bahasa Arab panggil as-samam. Nah, as-samam artinya pekak, tuli. Jadi bila kita i'tiqad Allah di zatnya ada sifat pendengaran, sifat sama, maka tentu tidak ada sifat as-samam, sifat pekak. Tu au fi maknal pekak atau pada makna pekak. Mana pada makna pekak? Ini macam kita tak pekak ni. Tapi kalau nisbah dengan sifat ketuhanan kita ni pekak. Apa? Kerana pendengaran kita ni boleh dengar hak suara saja. Betul tak? Suara boleh dengar. Kalau tak ada suara tak boleh dengar. Tak boleh. Warna boleh dengar warna. Tak boleh. Sedangkan pendengaran Allah Maha mendengar segala benda yang ada. Sama ada benda ada tu benda yang bahasa zat atau benda hak bahasa aswat. Nah, dah kita syarah dah itu. Wa ammut ta'alluqihi bi jami'il mawjudati, dan meratailah ta'alluq sifat pendengaran Allah Ta'ala ni dengan sekalian perkara yang ada. Tiap-tiap benda yang ada. Sama ada benda yang ada tu bahasa qadim ke bahasa baharu, tak kira. Mana benda ada yang bahasa qadim? Zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ada tak? Ada. Maka Allah Ta'ala mendengar ada zat dia? Dengar. Allah Ta'ala dengar ada sifat-sifat dia? Dengar. Maka sebab tu lagi ta'arab ulama yang sebut kan innallaha ta'ala yasma'u zatahu bisam'ihi wa yasma'u sifatahu bisam'ihi wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Nah, sesungguhnya Allah Maha mendengar akan zatnya dengan sifat pendengarannya. Dan Allah Maha mendengar akan segala sifat-sifat yang wujudiyah, sifat-sifat yang bangsa ada, yang ada di zat dia, dengan sifat pendengarannya. Dan Allah Maha mendengar sifat pendengarannya dengan sifat pendengarannya. Sebab apa? Sifat pendengaran ada tak? Ada. Ni sifat sama ni ada. Sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi dzatillahi ta'ala. Sifat sama ni ialah satu sifat yang sungguh lagi ada gitu. Yang ada sedia kala di zat Tuhan, yang kekal selama-lamanya di zat Tuhan, tak terima perubahan. Dia ada di zat dia selama-lamanya. Maka sifat sama ni ada tak? Ada. Maka sifat sama ni dia mendengar segala benda yang ada. Maka sifat sama ni mendengar, dan sifat sama dengar. Dengar dengan apa? Dengan sifat sama tu. Bengok dah lagi tu. Nah, tu ada kan? Tu. Jadi wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Allah Maha mendengar sifat pendengarannya dengan sifat pendengarannya. Lagu tu. Mana? Tak boleh make it, tak reti itulah reti. Nah, al-ajzu 'anil ma'rifati ma'rifatun. Lemah daripada reti. Itu bab Tuhan tu lagu tu. Tu dah. Itu hak bahasa qadim. Hak bahasa baru Allah tak ada dengar. Nah,
Allah Ta'ala dengar tu pula, sawaun kanat zatan au aswatan, sama ada au alwadan, sama ada benda hak Tuhan dengar pada hak bahasa ada tu, benda qadim ke atau benda baru, benda hak qadim benda baru tu sama ada bahasa za ke atau bahasa suara ke atau bahasa warna tak ada lah di hak qadim, hak barulah. Jadi Allah Ta'ala dengar tak dinding? Dengar. Warna hijau di dinding pun Allah Ta'ala dengar. Tak ada mic itu. Allah Ta'ala dengar tak rambut kita? Dengar. Warna hitam yang ada di rambut Tuhan dengar tak? Dengar. Rambut lain, warna hitam di rambut lain. Warna hitam tu bukan rambut, warna hitam tu warna, sifat yang ada di rambut. Sebab tu tiap-tiap hitam bukan rambut. Tiap-tiap rambut boleh tentu hitam. Tu lagu tu. Sebab tu ada rambut hak putih. Naik ubat tu putih. Pada orang takut kata tua. Boh warna hinai pula. Dia kuning pula. Kuning yang remo apa tak usah. Kuning pula. Jadi nak kata kuning hitam itu bukan rambut, itu warna, itu sifat dia panggil alwanan. Ada tak? Ada. Jadi Tuhan dengar tak? Dengar bukan ada. Tiap-tiap benda ada, tak ada kira. Pas kita dengar warna kuning, warna hitam, tak dengar. Kita Tuhan jadikan secara adat, harus pada akal Tuhan nak dengar juga. Ada apa? Secara adatnya Allah Ta'ala jadi pendengaran kita hanya aswat dan suara. Tu pun berapa syarat. Kena derah, kena kuat. Kena jarak dekat, kalau jauh kena pakai mikrofon speaker, kena kuat, bunyi comel, clear, bau jelas. Kalau tak ada mikrofon speaker gapo kena ni lain telekom, lain handphone ni selcom kau gapo. Bau siapa suara, bau dengar. Awak tu guna telefon dah tapi lain tak clear, tak dengar. Mana suara mau putus-putus ni weh. Dengar tapi putus-putus. Tak dengar lagi. Tu orang panggil keterbatasan sifat pendengaran kita. Pas sifat pendengaran kita arak yang Tuhan jadikan menupai pada jiring telinga anak telinga kita. Arak. Bata ada orang masa muda-muda tak ada buka, batu buka dah. Ada. Tu kan terima perubahan. Terima perubahan. Sama ada kok balik berkurangnya atau bertambah. Itu. Maka sifat tu ada lagu tu dah coding, tak terima berkurang, tak terima bertambah. Lagu tu lagu sedia. Lagu sedia. Maka tentu tidak tuli itu mana? Mustahil ia Allah tuli dengan makna istihalah. Mustahil dengan makna istihalah. Ni orang panggil tasammuh fil ibarah. Mudah-mudah pada bercakap. Karena tuli ia Allah tu mustahil. Hak kita nak hukum dengan kepala otak kita istihalah. Tentu tidak ia Allah tu tuli. Jadi hak kita hukum dengan istihalah, dengan tentu tidak, dipanggil benda tentu tidak. Tuli tu benda tentu tidak di Allah Ta'ala. Gitu. Jadi mustahil ia Allah tuli dengan mana? Tentu tidak. Istihalah ia Allah tuli. Gitu. Kalau tidak jadi dua kali mustahil. Mustahil ia dua kali mustahil. Sebab tuli ia Allah tu mustahil. Hak dalam kepala otak kita tu dipanggil istihalah. Benda hak kita hukum dengan istihalah itulah dipanggil mustahil. Istihalah tu bahasa Melayu tentu tidak. Jadi dia ni bukan dia. Saya ni tak tahu siapa. Saya sedih normal aku. Mungkin kan? Bukan mustahil tak? Harus ada, harus tak ada. Macam anak bagi orang mandu, harus ada, harus tak ada. Betul tak? Tapi mungkin alimallahu annahu lam yujad. Kalau hak terima ada, terima tak ada, tapi sedia kalau ada Allah Ta'ala nyata di ilmu dia tak ada mengada. Tu panggil anak bagi orang mandu. Sedangkan anak bagi Tuhan, bini bagi Tuhan, mak pak bagi Tuhan, ni bukan perkara yang mungkin. Bukan terima ada, terima tak ada. Terima tak ada semata-mata. Betul tak? Lam yalid walam yulad. Tak diperanak dan tidak beranak. Itu. Jadi Tuhan tak kuasa lah awak anak dia. Tak kuasa lah jawab gitu. Tak kuasa Tuhan. Lemah abahmu. Tu kan digajah tu dimung tu. Kalau gitu. Lihat tu ni. Naik pokok kelapa, pokok nyel tu baru kita tak pada.
Mu ni beruk gapo baik jadi kangaroo dia tu. Apa ya pokoknya tak pandai. Kena. Engko bidai kuasa dia ada lagu tu. Jadi kudrat ni ngadakan perkara yang mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadiran. Syai' situ perkara yang mungkin, bukan perkara mustahil. Jadi tak kenalah nak cerita tentang kekuasaan Tuhan, awak mari cerita mustahil pada akal. Tak kena. Tak kena. Tu kalau mustahil pada adat apa? Nah, kerana mustahil pada adat tu harus pada akal. Itu. Nak cerita. Tuhan Maha Kuasa tuan-tuan. Nah, api yang membakar ni jadi sejuk. Kena tak? Kena. Sebab api bukan membakar, yang membakar Allah. Nah. Ada ni. Tu mustahil pada adat, bukan mustahil pada akal. Jadi boleh buat misal gitu. Nah, tu Tuhan Maha Kuasa tuan-tuan. Tu api yang besar yang marak tapi tidak membakar langsung. Boleh. Kenapa? Harus pada akal. Walau mustahil pada adat mustahil, tak pada akal harus. Itu. Sebab itulah alim ulama kita tekan sangat-sangat supaya kita tu menguasai hukum akal, hukum adat. Menguasai hukum akal, hukum adat supaya tak tersalah pegangan. Kalau tidak boleh jadi kufur. Itu. Tu tukar takir hukum akal, hukum adat. Penat bahaya tu. Habis. Hanya wajib mendengar, yakni hanya wajib bersifat pendengaran selama-lamanya. Gitu. Adapun mendengar bukan selama-lama. Tu beza mana mendengar dengan pendengaran? Beza. Pendengaran itu sifat. Mendengar ni tidak selama-lama. Mendengar ni dia tengok kepada muta'allaq dia. Kalau muta'allaq dia tu selama-lama, maka mendengar selama-lama. Mana? Kita kata Allah Ta'ala mendengar zatnya dan segala sifat-sifatnya. Maka zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala tu qadim ke baru? Qadim. Maka Allah Ta'ala mendengar zat dia dan segala sifat-sifat dia qadim juga, selama-lama juga, sedia kala dan selama-lama. Itu. Adapun Allah Ta'ala mendengar selain daripada benda yang qadim tadi, itu zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mendengar perkara yang baru tu bila? Bila benda tu ada lah Tuhan mendengar. Gitu. Jadi macam saya, sebelum tanggal 31 hari bulan 8 tahun 1989, saya ni tak ada di atas permukaan dunia. Tak ada. Duduk di mana? Duduk dalam perut mak saya. Soalan nak tanyanya, Allah Ta'ala dengar tak saya di alam dunia? Dengar? Dengar kan? Saya tak ada. Saya duduk alam rahim baru. Sudah nak jawab tak? Tuhan dengar tak? Jadi sama banyak nak angguk nak ili. Tuhan dengar kan tak? Kata kalau tu kata Tuhan tak dengar kan kok pula. Tak. Tak mendengar tu bukan lazim bagi pekak. Tak. Macam orang tidur dia pekak. Dia tidur. Ustaz duk mengajar, tu guru duk mengajar, dia tidur. Allah Akbar, Allah Qamah. Kau sedar. Dia mau dengar Ustaz mengajar. Kau tak dengar, dia kau tidur. Dia mau pekak. Kena kata gitu. Pekak abahmu. Aku tu tak pekak. Lepas tu tak dengar. Tak dengar muka aku tidur. Jadi tak mendengar tu bukan lazim bagi pekak. Takut apa? Takut buat kita nak jawab Tuhan tak mendengar. Takutnya jadi bekok. Tak. Tuhan tak bekok. Tuhan ada sifat pendengar. Nak ceritanya mendengar tu. Bukan nak cerita pendengar. Pendengar tu sedia kala dan selama-lama di zat Tuhan. Cuma mendengar kita tu bila? Bila? Sedia kala. Kalau sedia kala lah kita ni. Tak, baru ya. Jadi jawapannya Tuhan dengar kalau tak zat saya. Ketika mana sebelum 31 bulan 8 89 di dunia, jawabnya dok. Jawab itu dok. Pekak Tuhan. Dok. Tuhan ada sifat pendengar. Lepas tu apa Tuhan tak dengar? Dah saya tak ada lagi di dunia ni. Lepas tu Tuhan dengar mana? Tuhan dengar saya di alam rahim.
Nah, belum daripada tu lagi, belum 9 bulan. Dalam rahim ni 9 bulan. Belum pada 9 bulan lagi, dalam alam rahim pun saya tak ada. Tuhan ingat ada saya di alam rahim? Dak lah ya dia. Lepas tu di alam ruh. Nah, di alam ruh. Nah, belum daripada Tuhan buat ruh saya. Tuhan dengar tak? Ruh tak dengar. Oh, pekak Tuhan. Tak, Tuhan ada sifat pendengaran. Lepas tu apa Tuhan tak dengar ruh saya? Dah Tuhan tak buat lagi. Ruh kodeng ke baru? Baru. Ruh Tuhan buat. Dah. Tuhan buat ruh. Mana bila sebut kata buat, ijad min adamin ila wujudi, menjadi daripada tidak ada kepada ada. Bermakna roh sebelum daripada Tuhan ijad, Tuhan menjadi, dia tak ada. Maka ketika mana roh kita tu tak ada, Tuhan dengar tak roh? Tak. Dengar warna pun tak ada. Nah, jadi Tuhan dengar benda yang ada. Bila Tuhan buat roh kita ada. Maka Tuhan dengar ada roh kita? Dengar. Roh kita masuk dalam tubuh kita di alam rahim. Tuhan dengar ada kita di alam rahim? Dengar. Di alam dunia Tuhan tak dengar lagi. Namun kita tak ada lagi dalam dunia. Cukup 9 bulan tu opik kita daripada perumah kita kuat-kuat jerit masuk ke alam dunia. Tuhan dengar tak kita di alam dunia? Dengar lah. Tapi di alam barzakh Tuhan dengar tak kita? Tak dengar lagi. Mungkin kita tak ada lagi di alam barzakh. Nah, nanti roh kita tu opik daripada tubuh mati tu di alam barzakh. Ketika tu Tuhan tak dengar dah kita di alam dunia. Tuhan dengar kita di alam barzakh. Jadi mendengar ni bukan selama-lama. Tengok atas benda yang didengar. Kalau benda didengar tu sedia kala dan kekal selama-lama, maka Tuhan mendengar sedia kala dan kekal selama-lama. Kalau benda yang didengar tu baru dan terima binasa, maka Tuhan mendengar tu baru. Nah, dan hilanglah mendengar Tuhan ketika mana binasa yang perkara tersebut pada waktu yang dikehendaki binasa oleh Tuhan. Maka mendengar pula nanti bila ditiup sangkakala yang kedua. Gitu dah. Tu boleh mahal dah. Nah, jadi mendengar ni bukan pendengaran. Mendengar ni takluk bagi sifat pendengaran. Pendengaran lain, mendengar tu lain. Jadi hak satunya ialah pendengaran. Itu satu sifat jadi. Adapun mendengar banyak. Tuhan dengar segala benda yang ada. Sikit ke banyak? Banyak. Tiap-tiap benda ada Tuhan dengar belaka. Dinding Tuhan dengar, batu Tuhan dengar, pasir yang ada dalam tu Tuhan dengar. Warna cat ni Tuhan dengar belaka. Tuhan dengar belaka benda yang ada. Tu. Gapo tu? Waktu sembahyang. Tu. As-sa'a al-awqatis salat tu. Tuhan dengar tak? Dengar. Kayu dia Tuhan dengar? Dengar. Warna hitam di kayu Tuhan dengar? Plastik dia Tuhan dengar? Warna hitam ada di plastik Tuhan dengar. Warna merah hok kelip nak Tuhan dengar? Dengar habis. Tiap-tiap benda ada Tuhan dengar. Tak ada kira gapo dia benda tu. Sawaun kanat zatan au aswatan au alwanan. Sama ada benda tu hak bahasa zat atau bahasa suara-suara atau bahasa warna-warna gitu. Habis itu kemudian kata dia adapun bermula dalil. Adapun bermula dalil yakni dalil naqli. Di sini 3 sifat. Sama, basar dan kalam. Alim ulama tauhid usuluddin kita, akidah kita, mereka mendahulukan dalil Quran hadis berbanding dalil akal. Ia tak sama dengan sifat-sifat sebelum ni. Kalau sifat-sifat sebelum ni dia duk sebut dalil akal saja. Dalil yang menunjuk mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah apa? Baru alam ini. Dalil menunjuk mesti sedia Allah, tentu tidak baru Allah apa? Baru alam ini. Semua baru alam ini. Ada alam ini, wujud alam ini. Ikutlah. Tapi mari sifat sama, pani basar, pani kalam. 3 sifat ni alim ulama kita dia sebut dalil naqli dulu, baru dalil akli. Sebab apa? Sebab dalil naqli lebih kuat berbanding dalil akli.
Sebab apa? Sebab kalau ikut kepala otak manusia, kalau seorang tu pekak, apakah dia tak boleh buat kerja? Boleh, betul tak? Orang pekak banyak boleh buat kerja. Orang bisu, orang pekak, orang buta. Orang buta hafal Quran, ada. Orang pekak, nah, boleh buat kerja menukang apa, berjahit baju, boleh. Banyak. Nah, jadi takutnya dia mau memikir, kalau Tuhan pekak, buta, bisu, apa salah? Tuhan boleh buat juga langit bumi ni. Nampak tak? Jadi takutnya kepala otak kita mikir lagu tu. Mikir kata kalau Tuhan pekak, buta, bisu, apa salahnya? Tuhan boleh buat juga langit bumi ni. Sebagaimana manusia hak pekak, hak buta, hak bisu pun boleh menukar, boleh jahit, boleh masuk, boleh ngapa Quran pun belana-lana. Buta ingat 30 juzuk. Hak jelek wala bowling. Kuliah pun tukar, tak berani jadi tu email. Macam kuliah tak berani, takut tak jumpa lakon di loko hali-hali. Nah, hak jelek belana-lana, tak boleh baca Quran. Yang kata apa? Hak buta hafal Quran boleh? Pelik apa dia ke? Jadi kalau Tuhan buta, pekak, bisu, apa salahnya? Sudah. Dia boleh buat juga langit bumi. Takutnya fikir lagu tu. Jadi tak kuat mana tu. Maka kerana tu ulama buat mari dari Quran dulu atau hadis dulu. Lepas tu bawa mari dari akal. Ada dalam akalnya. Mu jangan fikir kau tu salah tu fikir lagu tu. Pandai. Tapi buat mari dari Quran dulu sebab apa? Dari Quran hadis lebih kuat lagi dalam sifat samad basar dan kalam. Itu tengok dah. Maka sebab tu kata dianya, adapun bermula dalil nakli, gitu dah. Bermula dalil yang dipindah ambil daripada Quran yang menunjuklah ia dalil di atas mesti sama bagi Allah. Ini mesti bersifat pendengaran bagi zat Allah Ta'ala itu, dan tentu tidak bersifat samam, mana bersifat pekak, tuli pada zat Allah Ta'ala. Dua selalu dah. Dua madlu bagi. Satu dalil, dua madlu. Itu ialah firman Allah Ta'ala. Mana? Tuhan kata, Innallaha sami'un basir. Ayat dua lah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami, itu bukan sama'un. Salah tu. Ya tinggal ya. Tak ada lah Quran kata sama'un basarun. Innallaha sami'un, dengan sirap mubalaghah dia panggil. Sami artinya zatun muttasifatun bisam'i. Itu. Tu. Mana sami, zat yang maha amat mendengar, mana zat yang bersepakai di zatnya sifat pendengaran. Itu dah. Basir ai zatun muttasifatun bil basari. Mana zat yang maha amat melihat, mana zat yang bersepakai di zatnya sifat penglihatan. Apa arti? Artinya yang diterjemah balik bahasa lah. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab kata innallaha sami'un basirun. Terjemah Melayunya, bahawasanya Allah Ta'ala itu amat mendengar. Sebab tu amari amat atau moho, kau ikutlah yang moho amat. Molek lagi seorang panggil sirap mubalaghah. Sangat-sangat moho amat mendengar, lagi moho amat melihat. Sebab tu Mu'tazilah kata Allah sami, Allah zat yang maha mendengar, tapi bizati, dengan zat dia tak ada sama. Sebab tu kalau orang ngaji Allah maha mendengar saja, Allah maha melihat saja, tak ada sifat pendengaran, penglihatan, orang ni bukan ahli sunnah lagi tu. Baru tanggung Mu'tazilah baru. Dah? Ingat baik dah. Mu'tazilah kata Allah maha amat mendengar. Dia tak kata Allah pekak. Orang kata pekak kafir. Nah, Allah maha amat mendengar kata Mu'tazilah. Tapi Allah maha mendengar dengan apa? Dengan zat dia. Tak ada sifat pendengaran. Kita dah. Innallaha sami'un, ya, Allah Ta'ala sesungguhnya maha amat mendengar, tapi sami'un bisam'ihi. Allah Ta'ala maha amat mendengar zatnya dengan bersepakai di zatnya sifat pendengaran. Itu sebab tu Mu'tazilah dipanggil Mu'attilah, kelompok yang mengkosongkan zat daripada sifat. Itu lagu tu.
Jadi bila Allah Ta'ala sendiri cerita tentang sifat dia, yakni Allah Ta'ala zat yang maha amat mendengar, dia tak cerita Allah Ta'ala zat yang bersifat dengan sifat pendengaran. Apa kita duk kata sifat pendengaran? Dah Tuhan kata dia zat yang maha amat mendengar. Ini uslub Al-Quran, qaulan baligh, cakapan yang menyampai di dalam jiwa-jiwa mustami'in, para pendengar. Tapi secara akademik, secara lazimnya, mafhum yang kita kena faham, bila dia kata zat dia zat yang maha amat mendengar, bermakna di zat dia tidak ada sifat tuli, sifat pekak. Bila tak ada sifat tuli, sifat pekak, bermakna ada sifat pendengaran. Itu tu orang panggil secara akademiknya. Saya buat contoh semua. Tu email nak bagi surah, tiba-tiba dia terdengar jemaah duk ngopak ke dia. Tu email jemaah duk ngopak tak berasa tu email mari. Sedap duk ngopak semua tak gigi duk ngopak tu email bengong, tu email baca tak sedap apa benda jadi tu email lagu ni yo duk ngopak tu email. Tu email duk dengar aku sebalik tabik. Oh, menata ni lagu ni perangai mulut manis jumpa mas. Dia dengar gini perangai apanya. Tak apa, ngopak lagi aku nak dengar banyak. Blori-lori bukan baku-baku ngopak, blori-lori ngopak. Yo ya ngopak. Hai blori dah ni tu email. Tu email pun buat bedah yang rasa. Assalamualaikum. Kejut. Kejut kayak tengok tu email. Waalaikumsalam, masya-Allah tu email siapa dah? Jujur dah weh. Jujur lah. Tu email siapa, masya-Allah tu email warung sekali siapa dah weh. Pok kita pakat salagi utang. Jujur dah. Tu email kata dah, forward mu tak usah buat baik-baik dengan aku Aku dengar belakang dah gapo hak mu kecil ni. Nampak tak? Aku dengar belakang dah gapo hak mu ngopak ni. Tu kan cara cakap lagu tu. Barulah para pendengar pun sudah, kita tak boleh nak menyamakan pada ni untuk email tahu. Berikat itu. Tapi secara akademiknya, secara akademiknya, orang ngopak ke tu email tadi, dia kena faham dua makna. Mana? Makna lazim dia bagi. Bila tu email kata tak usah buat muka manis aku dengar belakang dah gapo hak ngopak. Pertama dia kata dia kena faham, tu email tak buka. Tu email tak pekak. Jadi kata dia dengar belakang. Bila dia kata dia dengar belakang, bermakna dia tak pekak. Bila dia tak pekak, bermakna di telinga dia ada sifat pendengaran. Tu secara automatik, secara akademik, secara lazim. Tapi tak ada lah lagu tu. Namun tu dia kata sesuatu mulut manis muka manis aku dengar belakang dah gapo ngopak. Pokok ngopak pun tengok gini kau tu email. Muncul mulut. Kuano mu tengok gitu budak aku. Nanti nak faham secara akademik sikit. Tak ada lah lagu tu dah. Tapi secara akademiknya lagu tu lah. Bermakna bila tu email kata aku dengar belakang dah, tu email tak pekak. Secara akademik itu, bila dia tak pekak, bermakna ada sifat pendengaran di telinga dia. Tu gitu. Tu cara cakap tu lagu tu baru memasuk dalam jiwa orang hak dengar. Kalau tu email kata tak usah buat mulut manis dengan aku ni ada sifat pendengaran ni. Kau pelik lagu tu dah. Hak ngopak tu jadi bengong. Dah apa kaitan awak ada sifat pendengaran tu? Email kita pun ada sifat pendengaran. Jadi tak sapa di jiwa pendengar tu. Tu dah. Jadi kalau kata aku dengar belakang dah, masuk selalu dah. Kalau kata aku ada sifat pendengaran ni, dah apa ke dia? Kita pun ada sifat pendengaran. Tu sibuk ke dia ada sifat pendengaran dah. Maka tu kalam dia tu kalam qaulan baligh. Kalam yang memasuk dalam jiwa para mustami'in, para pendengar. Sebab tu Tuhan tak kata lah, tak ada dalam ayat Quran kata innallaha ta'ala yattasifu bi sifatis sam'i wal basari wal kalam. Tak ada. Memang tak ada sungguh. Sebab Mu'tazilah kata tak ada. Sebab tak ada dalam Quran. Hak dalam Quran ada innallaha basirum bil ibad, innallaha sami'un basir. Ada. Sesungguhnya Allah Maha amat mendengar. Maha amat mendengar. Masuk tu Maha amat mendengar. Bukan dengar biasa-biasa ni. Pakai Maha amat lagi ni. Tu sangat-sangat mendengar. Maha amat mendengar. Itu. Masuk dalam jiwa kita. Jadi kita ni tak boleh dalam pengawasan Allah, dalam pendengaran Allah, dalam penyaksian Allah. Masuk. Secara ilmiahnya, bila Tuhan kata dia tu zat yang maha amat mendengar,
bermakna tidak ada di zatnya sifat pekok. Bila tak ada sifat pekok, bermakna ada sifat sama, sifat pendengaran. Itu orang panggil dilalah iltizamiyah. Dalil sifat sama dalam Quran ni ialah dilalah iltizam. Bukan sifat sama saja, semua sifat. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, semuanya dilalah iltizamiyah. Bukan dilalah mutabaqah. Dah. Sebab dalam mutabaqah tak ada, memang tak ada sungguh. Betul sungguh Mu'tazilah. Tak ada dalam Quran. Innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrati wal iradati wal hayati. Apa lagi? Wal ilmi was sam'i wal basari wal tak ada 30 juzuk Quran tu bunyi lagu tu tak ada. Tapi innallaha ala kulli syai'in qadir ada fa'alul lima yurid ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa anatil wujuhil hayyil qayyum ada. Nah gawa lagi tu wallahu alimun bidzati sudur ada. Jadi bila Tuhan kata dia yang maha amat berkuasa, yang maha amat menentu, yang maha amat mengetahui, yang maha amat mendengar, secara lazimnya kita kena faham, Tuhan tak lemah bermakna ada kudrat. Tuhan tak babuk bermakna ada iradat. Tuhan tak bodoh bermakna ada ilmu. Tuhan tak mati bermakna ada hayat. Gitu. Tuhan tak pekok bermakna ada sama. Itu lagu tu. Habis. Lepas tu akal kita. Ni dalil akal pula. Kita sebut dah ni. Ni kita sebut sendiri supaya kita boleh kemas mikir cara hak betul. Jangan duk mikir cara tak adil lah. Cara tak adil salah. Cara mikir cara tak adil salah selalu. Apa salahnya Tuhan pekak. Dia boleh buat juga langit bumi. Nasi yo hak pekak bulan lana boleh buat hijau. Tak ke Tuhan pekak sikit tak boleh buat dah langit bumi ni. Salah tu fikir lagu tu. Hak fikir betul aku mana ustaz? Gini. Kalau Tuhan tidak bersifat pendengaran, tentu dia bersifat dengan lawannya iaitu tuli pekak. Nah, maka jika Tuhan bersifat dengan pekak tuli, bermakna zat Tuhan itu kekurangan. Betul tak? Tu kekurangan kan? Orang pekak, orang tuli, orang panggil OKU, orang kurang upaya. Kurang tu. Maka kalau Tuhan tu pekak, kurang tak? Kurang. Maka bila Tuhan ni kurang, bermaksud dia ni berhajat kepada orang lain yang boleh menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Cuba tanya orang pekak, orang buta, orang gapo kurang, upaya kau cacat ke gapo. Tanya dia. Kalau ada orang boleh mendengar. No. Betul tak? Orang buta tanya dia, kalau ada orang boleh sifat penglihatan di mata mu, boleh melihat alam dunia ni, munok tak? No. Habis juta-juta sana bayar. Nak tengok kita ada sifat penglihatan ya tak bersyukur. Apa-apa sikit barulah nak belek Quran. Allah nyesalnya masa tak pakai spek tu dulu tak baca Quran. Lah ni pakai spek baru nak belek Quran. Kayak gitu. Belum buta lagi. Dah buta barulah. Ya Allah. Nah, tu lagu tu nasihat ni. Tika ada tak bersyukur. Baru tak ada barulah. Nah, masa ada kaki tak lagi sejid surah. Tak lagi. Nah, kalau kita tengok bola pergi disco gimana boleh pergi belakang. Surah tak apa, masjid tak apa. Kecing manis kerak sebelah kaki. Barulah. Kalau ada sebelah lagi kena pergi masjid. Kena gitu. Nah, jadi tiap-tiap hak ada kurang di tubuh dia, mesti dia berhajat kepada orang yang boleh menghilangkan kekurangan. Betul tak? Betul. Itulah gitu. Nah, maka kalau zat Tuhan ni kurang, maka Tuhan berhajat kepada orang lain yang menghilangkan kekurangan di zat dia. Maka sifat berhajat ni sifat Tuhan lah. Bukan. Nah, Tuhan ni dia tak berhajat gapo-gapo, muka lain semua berhajat ke dia belaka. Itu kata Tuhan. Istighna'u an kulli ma siwa wal iftiqaru kulli ma siwa ilaih. Itu. Tu Tuhan. Dia tak berhajat gapo-gapo, dia lepas serba-serbi daripada benda lain. Benda lain semua berhajat ke dia belaka, benda lain semua tak boleh lepas dengan dia. Nak kelip mata, berajak ke dia. Nak ngatuk, berajak ke dia. Nak ketuk, berajak ke dia. Betul tak? Kalau tak liket, kalau Tuhan tak ikat tu, tak ketuk itu, tak gemuk-gemuk pasal tu. Warna skok molek ni. Nak ketuk, ketuk tahi pula kan. Kayak gitu kan? Nah, semua berajak ke dia. Tu Tuhan. Nah, antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Mu semua tak boleh lepas dengan Allah, Allah lepas serba-serbi pada mu.
Jadi kalau Tuhan tu bersifat dengan sifat kekurangan, iaitu pekak, maka dia berhajat kepada orang lain untuk menghilangkan kekurangan dia. Maka berhajat kepada benda lain ini membawa ke dia bukan Tuhan. Maka bila bukan Tuhan, bagaimana mau langit bumi ni? Tak ada Tuhan, mau langit bumi mana? Siapa buat langit bumi? Jawabnya langit bumi tak ada, dah tak ada Tuhan. Kalau langit bumi tak ada ni betul tak? Tak betul mungkin langit bumi ada. Apa lah tak kita dah mula tengok langit bumi segala ekor ada tahu. Bermakna ada Tuhan yang jadi. Bila ada Tuhan yang jadi, makna Tuhan tu mesti ada hukum ketuhanan padanya. Iaitu apa? Dia tak berajak ke apa-apa, mungkin lain berajak ke dia belakang. Gitu. Bila dia tak berajak ke apa-apa, bermakna dia tak ada sifat kok dia. Maka sabit dia sifat pendengar. Tu cara kita mikir. Jangan mikir kok cara tadi. Salah lalu. Mikir cara lagu tu. Kalau mikir cara tadi, siap. Apa salahnya tu kok boleh buat lagi bumi ni. Orang kok pun boleh berkemahiran macam-macam. Takkan Tuhan kok sikit boleh buat lagi bumi. Ada. Langit bumi tetap tidak wujud kalau Tuhan tu pekak. Buat apa gitu? Dah kalau dia pekak, dia bukan Tuhan. Komang Tuhan, bukan Tuhan. Berajak ke benda lain. Berajak ke benda lain, bukan Tuhan selalu. Ternafi hukum ketuhanan. Yang kita sebut sama dah. Kita nak kata satu benda ni Tuhan, ada tak hukum ketuhanan? Sebab tu kita duk mengaji sifat 20 ni. Awaluddin ma'rifatullah ay al-muhim fi amri dini ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Itu. Yang terpenting dalam urusan agama ialah mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Tu hijab kita lah ni. Bukan kena zat, kena sifat, kena hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Satu zat yang kita nak kata dia tu Tuhan, ada tak hukum ketuhanan? Gitu. Nak kata hak di batu kih tu Tuhan, kata tak apa, boleh. Tapi betul tak dia tu ada hukum ketuhanan? Cuba cek tengok. Dia tak berajak ke apa-apa. Awal-awal ni tak ada. Tak ada lalu dah ni. Nak boleh ada dia besar ketemu tu orang duk lekung. Kan gitu kan? Ada batu kih hok Kelantan pun ada. Osah lagi hok nega, hok tidur, hok duduk, bangku, macam-macam jenis. Nak panggil dia Tuhan panggil, tapi bukan Tuhan sebenar. Dari mana panggil juga? Tuhan plesu. Itu Tuhan plesu. Cak ayah. Mana cak kodi tak ada ni? Cak ayah. Cak kodi lah, mengeplesu. Tuhan plesu bukan Tuhan. Nah, bukan Tuhan. Duit plesu bukan duit gitu. Sebab tu kita orang mukmin bila sebut Tuhan kena ke Allah, sebut Allah kena ke Tuhan. Tak sudah beki lah, tak sudah beki. Tu hamba nak jumpa dengan Abang Ali ekspedisi dia tu. Abang Ali Teror Rosa. Lagu dia kehendaknya tu comel dah. Tak bergerak satu zarah melainkan izin Tuhan. Betul dah tu. Tak sedap ubah kalau dia hijrah pun tak bergerak satu zarah melainkan izin Allah. Tak sedap pula syair, sajuk tak sedap. Lirik lagu dia kena sajuk. Dia kena comel. Hak belakang tu dia susun molek. Kalau kan gitu kan. Jadi tu Allah dia tu comel ni. Baru hijrah kena nak sebut juga Allah. Tak apa sebut Tuhan pun kena ke Allah tu juga. Sebut Allah kena ke Tuhan tu juga. Kau ada lagi Tuhan lain pada Allah? Tak ada dah. Di hukum mana? Kalau dia mau panggil Tuhan ni bukan Tuhan. Tuhan pelesu. Tuhan pelesu bukan Tuhan. Duit pelesu bukan duit. Ada yang panggil duit tu. Gi beli nak tahu laku ke dah. Tak tahu ni. Bawa duit pelesu pergi beli. Kata cik, duit pelesu ni. Duit palsu pun duit je. Ambil. Duit palsu bukan duit lah. Tapi dia mau panggil duit ni. Dia mau panggil duit palsu. Yalah duit dia. Ambil penyetapa kau cashier situ jawab dia dah. Duit palsu bukan duit. Tuhan palsu bukan Tuhan. Gitu. Jadi tak suruh beki lah. Ni apa tu tegur tu? Ustaz tu sebut Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ni banyak. Tuhan banyak kapil lah mu. Tuhan banyak kapil lah mu. Dia kata demo tu panggil tu Tuhan. Hak dibatuk tu tupak tu Tuhan. Hak dibacok pun Tuhan. Ramah Tuhan dia mau panggil. Siapa panggil Tuhan tu? Orang tu agama tu. Mu nak jadi agama tu juga kan? Tak sih. Dah tak sih tak suruh panggil. Bukan Tuhan gitu. Kita orang mukmin orang Islam ni Tuhan Allah. Sebut Allah kena ke Tuhan tu, sebut Tuhan kena ke Allah tu juga. Beres. Kan senang kalau mengaji ilmu tauhid. Kalau tak mengaji tu koyak-koyak aling gitu. Koyak-koyak aling.
koyak Islamik dia. Sungguh koyak Islamik. Dia nak tegur pula Tok Guru. Tok Guru sebut Tuhan kata Tok Guru, jangan sebut Tuhan, sebut Allah. Tuhan ni banyak. Tuhan banyak kafir namanya. Tuhan so tak ada lola nak banyak apa? Gitu. Tu lagu tu. Habis itu. Jadi fikir hak cara akal betulnya lagu tu dah. Bukan lagu hak awal tadi. Habis. Kemudian kita masuk pula dan basarun wallahu a'lam. Masuk sifat basar dah. Boleh? Tanya. Tanya ni baru sedap ngaji dia. Faham juga, Tuhan tu bersemayam di ayat. Sudah. Mana kita faham itu macam Tuhan itu dalam umum. Macam mana? Tak boleh. Tak boleh. Tu. Banyak dah video kita duk bahas tu. Boleh pecek di YouTube dah tu. Tapi tak apa, muka tanya kita jawab. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita duk bahas dah sifat mukhalafah dulu kan. Ayat tu ayat mutasyabihat. Kita tak boleh nak i'tikad dengan zahir dia. Tuhan bersemayam, kau duduk, cokor, kau bersela lendik, kau tak boleh lah kalau tu. Lepas tu Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang maha pemurah. 'Alal 'arsy di atas arasy, istawa tertinggi. Tu. Gitu. Terjemah betul-betulnya Tuhan yang maha pemurah di atas arasy tertinggi. Tinggi lagu mana? Bukan tinggi ada lawa baginya rendah. Atas ala ni atas. Atas lagu mana? Atas yang tak ada baginya bawah. Boleh faham? Tak boleh faham. Tak boleh faham serah pada Allah. Tu salaf. Tu salaf. Tu salaf. Bukan salah. Tu salaf. Atas yang tidak ada lawannya bawah, tinggi yang tak ada lawannya rendah, tak boleh faham. Kita boleh faham atas bila ada bawah. Tingkat 2 atas pada tingkat 1 apa? Ada tingkat 1 bawah, baru tingkat 2 tu atas. Tingkat 2 tu bawah pada tingkat 3. Bermakna tingkat 3 atas pada tingkat 2. Apa kita boleh reti atas bawah? Sebab ada bawah baru boleh reti atas. Kalau tak ada bawah nak reti lagu mana atas? Tu. Jadi hak kita boleh reti atas ni bila ada bawah. Atas hak boleh direti dengan sebab adanya bawah tu. Hak tu orang panggil atas bawah hak bahari. Hak makhluk. Atas Allah tak ada baginya bawah. Boleh faham? Tak boleh faham? Tak boleh faham, itulah faham. Itu lagu tu. Serah pada Allah. Atas lagu mana? Atas hak tak ada lawan bagi bawah. Lagu mana Tak faham? Tak faham serah tu faham. Lagu tu. Tinggi. Hak makhluk ada lawannya rendah. Benar? Mamat tinggi pada Zaid. Berapa? Zaid rendah pada Mamat. Tak gitu ni. Boleh faham. Boleh tinggi dengan rendah bila ada lawan dia. Tuhan tertinggi, tak ada lawan baginya rendah. Boleh faham? Tak boleh faham. Tinggi lagu mana? Tinggi hak boleh hukum, atas hak boleh tunjuk. Itu semua atas hak makhluk lagu. Atas Allah tak boleh tunjuk, tak boleh hukum. Lepas tu nak faham? Tak boleh faham. Serah pada Allah. Itu kalau mengikut salah. Lepas tu istiwa tu apa? Sifatun min sifatillah. Satu sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Yadun tu apa? Satu sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukan anggota. Itu contoh. Itu cara salaf memahami. Bukan kata Tuhan ada tangan Tuhan comel lah, ada bulu macam mu. Itu kesalah tu. Tu salah dah. Kalau salaf yadullah, contoh tangan Allah. Yadun tu tangan lah. Tangan tu lafaz, bukan makna dia lagi. Tangan banyak makna. Tangan makna hakiki ni anggota tangan. Tangan dengan makna majazi tu banyak. Kalau salaf, tangan dengan makna anggota tu badan, bukan sepak tubik, bukan nafi dah. Lepas tu tangan apa makna? Sifatun min sifatillah. Isbatul yad sifatan min sifatillah. Mengisbatkan tangan satu sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yad, jambun, istiwa, wajhun, banyak sifat Allah Ta'ala. Lagu mana sifat tangan Allah Ta'ala? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang mengetahui hakikat.
sifat tangan, bukan anggota tangan tu. Nak faham tak? Kalau anggota mujassimah, tajsim, menjisimkan Allah Taala. Nah, tangan tu dengan makna sifat, kudrat dengan makna sifat. Tahu hakikat kudrat? Tak tahu tak? Hakikat yad? Tak tahu tak? Hakikat wajhu? Tak tahu tak? Dah. Setengah ulama tak bagi terjemah sebab takut jadi keliru. Jadi keliru. Sebab al-ma'nal mutabadaru minhu, makna yang segera faham bila sebut kata tangan, anggota. Ni tangan. Segera faham. Jadi kalau sebut tangan Allah, duk faham, Tuhan ada tangan besar. Tapi comel lagu mana tak tahu pergi. Akhirat esok boleh tengok anggota tangan Tuhan. Kapil dekat tu. Kapil tu. Jangan mai. Patut tangan Allah sifatun min sifatillah. Satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Itu salaf. Kalau kita tak sedap duduk lagi, duduk wawe. Sifat Tuhan lagu mana sifat tangan tak reti kita. Pakai khalaf. Sifat yadun tangan dengan makna kudrah, kuasa. Selesai masalah. Istiwa dengan makna menguasai. Istaula. Mu'tazilah kata gitu. Tak semestinya sama satu wajah dengan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah tu dah. Mu'tazilah maya mengadap Kaabah kok. Jadi kita mengadap Kaabah Mu'tazilah kok gitu. Berat lagu tu. Tak cidik lagu tu. Istaula, menguasai. Atau irtafa'a, tertinggi. Boleh berlaku. Yang penting kita jangan iktikad Tuhan seperti makhluk. Itu. Yang kita Tuhan duduk berselo, jangan. Sebab tu khalaf dia takwil tafsili. Mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy tertinggi. Mana? Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy-Nya menguasai. Selesai. Itu. Kalau salaf tertinggi yang layak, yaliku bijalani, tinggi yang layak bagi Allah. Tinggi ada lawan bagi rendah? Bukan. Tinggi boleh hukum? Bukan. Atas hak boleh tunjuk? Bukan. Atas ni boleh tunjuk ini kan? Duk mana-mana. Dua atas bangun. Atas itu atas makhluk tu. Atas Allah boleh tunjuk gini? Tak boleh. Lepas tu kita dah tunjuk, berimanlah kepada Allah. Tunjuk ke atas dia ni. Tunjuk ni bukan Tuhan duduk atas ni. Ni isyarat ulu. Isyarat ulu apa? Makaniyah, bukan makanah. Isyarat ulu tinggi pangkat, bukan tinggi tempat. Itu dah. Tinggi pangkat bukan tinggi tempat. Ya, itu ingat baik. Jadi jangan kita faham kata Tuhan duduk, Tuhan berselo, Tuhan bersemayam ke berselo lendik ke kata ni. Bertakhta di atas arah. Iyalah kau tu boleh menyebabkan kita duk mikir Tuhan ni seperti hak duduk sah, duduk berselo. Jangan. Tuhan mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada selama-lamanya dan sedia kala langsung tidak ada menyerupai Allah Ta'ala akan sesuatu sikit pun tak ada rasa. Itu kita bahas dulu makna laisa kamitslihi syai' ni. Itu ayat muhkamat. Ayat muhkamat ialah kita kena i'tikad. Ayat mutasyabihat jangan kita duk pegang zahir. Sebab itulah kata Imam Sanusi, min usulil bid'ah wal kufri. Setengah daripada usul teras kekufuran dan bid'ah sittatun 6. Salah satunya apa? At-tamassuku bil mujarradiz zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang dengan semata-mata zahir Al-Quran dengan hadis pada ayat-ayat mutasyabihat di dalam perkara simpulan kepercayaan. Itu dah. Maka sebab tu ayat-ayat mutasyabihat ni kembali kepada kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama ada salaf atau khalaf. Mana? Awwilhu aw fawwid warum tanziha. Wa kullu nassin aw hamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Itu. Tiap-tiap ayat yang memberi kesamaran tentang Tuhan ini seakan-akan nak serupa dengan makhluk, itu bagi mutasyabihat. Wa kullu nafsin awham, memberi waham, tashbiha, keserupaan Allah dengan awilhu, ikut khalaf. Nak ta'wil tafsir. Mana tangan dengan mana kudrat, kuasa. Wajhu dengan mana zat. Gambar lagi. Ikutlah supaya kita tu tidak mengiktikad Tuhan serupa dengan makhluk. Selesai.
Bukan kita nafi ayat Quran kan. Bukan tahrif, bukan tabdil. Takwil. Lain tu. Fawak Wahabi duk tuduh Asy'ariyah ni macam Yahudi. Apa? Ni tahrif, tabdil, tukar. Tak beriman dengan istawa. Siapa kata Asy'ariyah kufrun akbar. Berat tau. Asri Sabri ni berat ni. Saya cabar dia diskusi, debat atas surat lah. Atas surat lah, tak jawab lagi. 2 kali atas surat, tak jawab lagi. Minta tolong saya yang dikelas Wahabi juga. Tolong tak jawab lagi. Dia jawab mana? Kami manhaj salaf tidak berdebat. Oh, manhaj salaf tidak berdebat ni. Oh, pelik tu. Nabi berdebat. Betul tak? Nabi berdebat. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud dalam Quran. Fabuhital ladzi kafar. Bengong nak takapi Namrud tu. Siapa bengong nak takapi Namrud tu dalam Quran sebut. Bagi debat, kenapa jadi lo? Dah awak kata akidah kita dah ngaji ni kufrun akbar. Kufur yang tersangat besar. Jangan main. Berat ni. Beratus ribu umat Islam, juta umat Islam dan beratus ribu alim ulama awak telah kafirkan. Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti, Abdullah Asy'arghawi. Beribu ulama-ulama mukabir ni. So, majoriti Asy'ariyah. Jangan melampau gitu. Kalau tak nak ikut Asy'ariyah, ada lagi. Manhaj ahli hadis. Hanabilah, bukan Hanabilah Mujassimah. Hanabilah betul-betul Hanabilah. Boleh ya, tak ada masalah. Yang penting ahli sunnah wal jamaah. Buka dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin syarah bagi Ihya Ulumuddin. Ahli sunnah wal jamaah tu didefinisikan 4 kelompok. Mana? Asy'ariyah wal Maturidiyah, Ahlul Athar, Ahlul Hadis, di kalangan Hanabilah. Kemudian Mazahibil Arba'ah, mazhab yang 4. Kemudian lagi Sufiyah Mu'tabarah, Tariqah Sufiyah Mu'tabarah. 4 ini. Itu ikut akidah Asy'ariyah. Mungkin ni metodologi je. Kalau awak boleh i'tikad betul dengan cara Nabi SAW, tidak mengikut metodologi, sila, tak masalah. Tapi jangan sampai kafir, kufur akbar pula tu dia ni. Bila mu tuduh lagu tu, kita kena diskusi supaya selesai. Selesai. Ni kata ni Ibn Taymiyah kata tu ke Jahmiyah, bukan ke Asy'ariyah. Apa yang nak ambil orang kata ke Jahmiyah ni letak ke Asy'ariyah? Apa? Silap tu. Orang duk maki boleh, dia ambil kata orang maki boleh tu ngaki bomak. Tak kena lah tu. Ibn Taymiyah duk kata ke Jahmiyah, kita duk ambil kata itu kata ke Asy'ariyah. Jauh Jahmiyah dengan Asy'ariyah tu jauh bersalah. Jauh sekali-kali. Jahmiyah kata ayat Ar-Rahmanul 'arsy istawa bukan istawa sebenarnya. Istaula. Salah tu istawa. Sepatut Tuhan kena kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Hatu kaya Quran tu kafir tu. Satu tu salah tu. Ada buat syair Ar-Rahman istawa. Mana makna istawa? Tu jadi mahalun nizak duk khilaf. Istawa tu apa makna? Tertinggi di situ apa makna? Jadi khilaf. Ada kata istawa tertinggi seluruh pada Allah Ta'ala. Satu sifat daripada sifat Allah. Sifat irtafa'ah, sifat tinggi Allah Ta'ala. Tinggi tak serupa dengan makhluk. Tinggi tak serupa makhluk pening ni. Akhalah kata ginilah, menguasai senang. Tu ya, benda ya. Balas apa Allah. Tak siapa kafir mengkafir. Tak perlu kafir mengkafir. Salah tu. Beberapa asbab Asy'ariyah dikafirkan. Pertama, kedua, ketiga. Asri Sabri tulis dalam Facebook dia. Semua 4 tu semua bukan sampai tahap kafir dah. Mu'tazilah tak sampai tahap kafir. Dia ada benda hak sampai tahap kafir ada. Memaki sahabat, melaknat sahabat, mengeluarkan sahabat daripada Islam, itu kafir. Ada bid'ah yang setakat sesat, tak kafir. Tiap-tiap sesat belum tentu kafir, tiap-tiap kafir tentu sesat. Lagu tu dah. Tu. Beres. Lebih lagi tengok dalam YouTube ada taik taik tu tak boleh dengar selalu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan kalau ada. Aku 98 minit dah. Lewatlah. Adalah wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha'u man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.